Okay, Assalamualaikum and good day to all of you. Okay, so hari ni kita akan sambung chapter 3, Positive Verbal Communication. Okay, so positive verbal communication ni kita tengok perkataan positif. Oh, kejap. Kita perkataan positif. Okay, positif ni bermaksud orang kata in Malay lah, kita kata indah ataupun beautiful. Dan selalunya percakapan ni dia akan membawa kepada gembira. So verbal ni bermaksud voice ataupun suara in Malay. Okay, so communication ni adalah komunikasi lah. Dan komunikasi ni selalunya antara two person. Dia mesti ada dua orang. Satu penerima dan seorang lagi penghantar. Okay, so chapter 3 ni dia bercakap pasal kata-kata yang indah, yang positif. So bagus chapter ni sebab dia mengajar kita untuk bertutur dengan orang kata sopan lah, okay, dengan indah, supaya bila customer dia cakap dengan kita, dia akan rasa ceria, dia akan rasa tenang. Bukan sampai tahap kita boleh buat dia gelak, tapi just cukup jangan bagi dia stres. Ataupun kita boleh guna kata-kata ni masa keadaan tu agak tegang. Contoh masa customer tengah marah atau customer dah start rasa stres. So kita cuba untuk guna kata-kata ni untuk tenangkan keadaan tu lah. So boleh guna kata-kata ni untuk future punya situation lah. Okay, bila korang bekerja sebagai seorang customer service. Okay, so kita move on. Okay, kita move on kepada page 2. Okay, so first one, the importance of effective communication. Okay, ni cakap pasal komunikasi. Kenapa komunikasi itu penting? Okay, so as a customer service professional, you have the power to make or break the organisation. Make or break. Make ni bermaksud kita membina. Kalau break maksudnya kita pecah. Okay, so basically sebagai seorang customer service professional, kita ni adalah image syarikat tu. Kalau kita bertutur dengan sopan, dengan baik, baiklah syarikat tu. Kalau kita bertutur dengan tak elok, maka akan rosaklah organisasi tu atau akan pecahlah organisasi tu. Alright, so tu maksud ayat pertama. So komunikasi ni sangat penting. Bak kata orang Melayu, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Alright, so tu first point. Second point, you are the front line in delivering quality service to your customer. Anda adalah frontliners. Frontliners ni bermaksud orang yang pertama sekali jumpa customer. So customer akan jumpa korang. So korang ni adalah image syarikat tu. And then dia kata your appearance, action and ability to communicate will impact the organisation and its focus on customer satisfaction. Okay, so kita punya penampilan, appearance, okay, pakaian kita, cara kita bercakap, okay, cara kita berdiri, kita punya gestures, kita punya posture, duduk macam mana, bagi salam macam mana, itu semua appearance. Untuk actions pula, actions ni ada tindakan. For example, kalau customer ada masalah, macam mana kita selesaikan masalah tu? Adakah kita akan menambah teruk lagi situasi tu, atau kita akan menyelesaikan dengan tenang dan cepat? Okay, so tu dipanggil sebagai action. Ability adalah kemampuan kita untuk buat sesuatu. So ability ni dalam ni dikata, dalam erti kata adalah communicate. So ability kita untuk communicate will impact the organisation and its focus on customer satisfaction. So senang cerita kat sini, apa saja yang anda buat, confirm dia akan memberi efek kepada organisasi dan juga kepuasan hati pelanggan. Right, so berhati-hatilah. And then point number 4 dia kata, for all this reason, you should continually focus on professional image and go out of your way to make customers visit or conversation with you a pleasant and a successful one. So kita kena sentiasa fokus. Fokus untuk apa? Untuk sentiasa professional.
Profesional ni bermaksud kita sentiasa fokus pada kerja lah. Jangan duk mengarut ke benda lain sembang pasal benda tak sepatutnya. And dia kata pastikan setiap conversation kita dengan customer tu adalah a pleasant. Pleasant ni maksudnya mesra. Okay. And a successful one, yang berjaya. Berjaya, successful ni maksudnya effective. Okay. Apa yang kita nak sampai tu sampai. Tu successful. And last one, dia kata a key element in making your interaction with customer successful is to recognize how to tend to communicate. So macam mana nak pastikan dia successful tadi, dia ada terang sikit bawah ni. Alright, dia kata kalau nak successful, kita kena tengok cara kita komunikasi tu. Nak positif atau negatif. Okay. Yang negatif kita elak lah. Okay, so kita cuba untuk belajar yang positif saja. Rasanya yang negatif tu kita tak perlu nak bincangkan lah. Rasanya negatif ni korang tahu macam mana keadaan dia. Okay, so positif ni macam mana kita nak didik diri kita ni untuk bercakap secara positif. Okay. So first area dalam chapter ni, okay, tadi introduction saja. So first area in this chapter dia kata ensuring two-way communication. So bermula dengan komunikasi dulu. Basic lah. Ini basic. So apa itu komunikasi? So two-way, nampak tulis two-way. Two-way ni bermaksud, saya ulang balik yang tadi. Okay. Dia kena ada orang A dipanggil sebagai sender, penghantar. And then dia kena ada seorang dipanggil sebagai receiver. So siapa sender, siapa receiver? So sender dengan receiver ni, sender ni adalah penghantar mesej dan receiver adalah penerima mesej, dan juga dia akan bagi balas. Okay, dia akan bagi jawapan lah, maklum balas lah. Alright. Kalau tak ada orang B ni, receiver ni, bermaksud kita apa? Kita bercakap seorang diri, ataupun Melayu kata bertepuk sebelah tangan. Okay. So tu sebabnya komunikasi ni kena ada dua hala. So first kali, interpersonal communication model. So ini apa yang kena ada, orang kata, dalam sebuah komunikasi. Apa intipati sebuah komunikasi yang ada. Okay. So ni dipanggil sebagai model lah. Okay. So semasa kita berkomunikasi tu, apa yang kena ada? Number one, environment. Environment ni adalah suasana. The environment in which you send or receive messages affect the effectiveness of your message. Okay. So maknanya kat sini, suasana itu menentukan effectiveness message kita. Kalau suasana tu bising, susahlah untuk kita sampaikan mesej. Kalau suasana itu tenang, okay, kita mudah untuk sampaikan mesej. Okay, so itu adalah suasana. Dan suasananya selalunya kita tak boleh nak kawal. Kadang-kadang boleh kawal, kadang-kadang tak boleh nak kawal. Okay, so number 2, kita kena ada sender. Yang orang A tadi tu. Kita kena ada penghantar. You take on the role of sender as you initiate. Initiate ni bermaksud mulakan. Initiate the message with your customer. So yang kita mulakan. And then number 3, receiver, iaitu penerima. You may be the receiver of your customer's message. So kita pun akan menerima message daripada customer. Okay. So tak semesti kita boleh duduk kat A, kita pun boleh duduk dekat B. Kita hantar dan kita terima. Okay. Then number 4, dia ada message. Of course lah, dalam berkomunikasi kenalah ada message. So the message is the idea or concept that you or your customer wish to convey. So apa yang kita nak sampaikan, dan ni yang menentukan customer efektif atau tak kita komunikasi tu. Kalau dia dapat A lah, kalau dapat B. Kadang kita cakap A, bila dapat B. Tu disebabkan oleh message lah. And then number 5, channel. Channel is the method you choose to transmit your message. Okay, so cara kita nak sampaikan message tu, over the phone or by fax. So antara dua lah. Okay, tak kisahlah, banyak lagi komunikasi. Kita boleh guna email, kita boleh guna WhatsApp, ataupun nak buat video call pun boleh. Itu dipanggil sebagai channel lah, cara tu. And then number 7, kita ada encoding. Apa itu encoding? Occurs as you evaluate what must be done to effectively put your message into a format your customer will understand. Okay, so encoding ni bermaksud kita cuba macam mana kita cuba sampaikan mesej tu
dalam bentuk yang mudah difahami. Macam tu. So kita akan gunakan language, bahasa yang mudah difahami. And then kita guna simbol. Contoh kita gunakan simbol jari kita ke, for example kita tunjuk bagus atau kita tunjuk tak nak, for example, atau salah, for example. And kita gunakan gestures. Gestures ni pergerakan badan. Ni kita akan belajar masa chapter 4 nanti. Okay. So pergerakan badan ni dia ada banyak. Cara kita berdiri, cara kita duduk. Okay, so ada banyak dan bukan badan saja, muka, semua satu badan kita ni, kaki kita, tangan kita, itu semua gestures. Okay, boleh pergerakan kita punya anggota badan. Okay. So, and then simbol ni, so itu semua cara nak encode. Dan selalunya encode ni adalah orang yang menghantar tu. Okay. Menghantar mesej. Okay. Sebab yang menghantar ni selalunya kita akan fikir cara nak susun ayat tu. Itu adalah encoding. Kita nak buat karangan, kita nak buat macam mesej. So, itu adalah encoding. Lepas kita encoding, selain pada itu, kita juga akan decoding. Decoding ni occurs as you or your customer convert message received into a familiar idea by interpreting or assigning meaning. So, kita dapat message tu, kita cuba nak huraikan, decode balik. So, tadi kita dah encode, kita dah simplekan ayat tu. Sekarang kita nak decode, kita nak cuba faham balik apa yang customer tu cuba sampaikan. Okay, so kita akan cuba decoding lah. And then number 8, kita mesti ada feedback. Feedback ni maksudnya maklum balas. Ni yang menentukan sama ada kita cakap seorang atau kita cakap dengan seseorang. Okay. So a response given to messages received and how accurately the intended message is being received and whether it is accomplishing its intended objective. So tu sebab bila kita tanya, faham tak? Ya atau tak? Kalau dia jawab lain daripada tu, maksudnya dia tak faham apa yang kita sampaikan. Okay, so tu feedback. And then number 9, dia ada filters. Filters ni kalau kita translate directly into Malay adalah penapis. Okay, macam mana pula boleh ada penapis dalam komunikasi ni? Okay, factors that distort or affect the message as you receive. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan message kita itu berubah. So apa faktor-faktor tu? For example, attitude, perangai. Kita tak suka orang tu. Atau orang tu macam perangai dia tak baik, cara dia cakap tak sopan. Tu attitude lah. Interest, minat. For example, kalau orang bercerita pasal benda kita minat, kita akan dengar dengan betul. Kalau kita tak minat benda tu, orang bercerita tutang, end up kita tak nak dengar. Okay, malas nak dengar. So tu pun boleh mengganggu mesej. Bias. Bias ni pun isu juga. For example, yalah, kita kenal dia, kita akan lebih fokus. Bila tak kenal, kita buat tak tahu, kita kurang dengar. So tu bias lah. Elakkanlah bias ni. For example, racism ke, janganlah. Right? Treat everyone the same. Okay. And then expectations. Expectations ni harapan. Kita nak dengar apa sebenarnya. Contohnya kita tak nak dengar masalah, kita nak dengar penyelesaian contoh. So apa saja kita cakap, kalau benda tu masalah, memang kita tak nak dengar. Okay. And then education, kita punya ilmu. Kadang kita cerita orang tu tak faham benda pun. Okay. So tu sebab cara kita sampaikan tu, pastikan kita tengok siapa yang kita nak sampaikan tu. Kepada siapa. Kalau budak-budak yang mungkin sama umur dengan kita, mungkin dia reti lah. For example, kalau budak-budak, kalau orang tua, mungkin different. Alright, so education is different. Dia penentu lah. And the belief, kepercayaan. Kepercayaan ni bukan soal agama lah. Kepercayaan ni bermaksud teori kita. Bila orang tu cakap A, kita nak bangkang. Tu maksudnya kita tak percaya. Doesn't believe apa yang dia nak sampaikan lah. And then values. Values ni nilai-nilai lah. Kita menilai sama ada apa dia cakap tu betul ataupun tidak. Kalau kita rasa macam mengarut dalam benda ni, confirm message yang kita nak sampaikan tu kita tak akan dengar. Okay. And then last one, dia ada noise. Okay. Noise ni consists of psychological factors that interfere with the accurate reception of information. Bukan soal environmental. Tadi environmental. Yang ni lebih kepada cara psychological otak kita tu. Apa yang mengganggu otak kita. For example, kita punya karakteristik perangai. Level of attention. Kotlah kita fokus ke benda lain. Telefon berbunyi tiba-tiba. Ataupun ada orang lain tengah bercakap dengan kita.
message clarity. Cakap gagap ke, cakap tak berapa nak dengar, halus sangat. Okay. Ataupun cakap bahasa yang kita tak faham. And then loudness of message. Kuat tak kuat. Jelas tak jelas. Okay. And then last one, environmental factor. Okay. Suasana tu macam mana. Okay. So tu dipanggil sebagai noise. Noise ni dia ada banyak lah. Tak semestinya environment factor saja. Dia ada banyak benda. Kadang-kadang noise ni pun boleh dikira sebagai apa sahaja yang mengganggu kita. Whether bunyi ke, ataupun ada benda dalam kepala kita, kita duk fikir, tu pun boleh jadi noise jugalah. Alright. So ni 10 model yang akan ada sepanjang komunikasi. Kadang-kadang kita tak sedar benda ni ada di sekeliling kita masa kita tengah cakap dengan customer tu. Tapi kenapa kita kena tahu model-model ni? Sebab kita kena tahu kat mana kekurangan. For example, ada masalah ke, komunikasi tak sampai, kita boleh check balik dekat model-model ni, mana yang kita silap, dan perbaiki dekat situ lah. Okay. So ni 10 model. Okay, next area, avoiding negative. Tadi kita nak buat positif. Macam mana kita nak elak pula benda yang negatif ni? Point nombor pertama, dia kata your choice of word or phrasing can often lead to either satisfaction or confrontation. Okay. So apa sahaja kata-kata kita tu dengan phrasing kita tu, pastikan berhati-hati. Jangan sekali-kali tersalah cakap. Okay. Sebab dia boleh menyebabkan sama ada pelanggan tu puas hati atau pelanggan tu akan rasa tak puas hati. Itu masuk confrontation lah, ketidakpuasan hati lah. And then number 2, dia kata customers do not want to hear what you can't do. Customer tak nak dengar apa kita tak boleh buat. They want to hear how you're going to help to satisfy their needs or expectation. Senang cerita, customer tak nak dengar kita bagi alasan. Kita bagilah penyelesaian. Apa kita nak buat? For example, kalau kita dah buat rosak kat kereta customer, jangan bagi alasan. Oh, ni sebab jalan licin lah, hujan lah, ada anjing tiba-tiba terkeluar tengah jalan. Jangan bagi alasan macam tu. Kita kena bagi penyelesaian. Apa kita nak buat? Oh, cik, kita akan cuba untuk baiki kereta cik, atau kita akan cuba untuk deal lah macam mana dengan dia. Kita bagi penyelesaian. Sebab benda dah berlaku, masalah dah untuk customer. So macam mana kita nak selesaikan? And then number 3, focus on your message. How you can work with customer to accomplish needs satisfaction. Jangan anggap macam kita ni seorang je. Okay? Gunakan customer tu sebagai orang kata medium untuk kita cuba macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Kita dapatkan maklumat. That's the most important. Get the information. Apa yang customer tu nak sebenarnya. And then number 4, dia kata don't use weak terminology. Jangan guna kata-kata yang lemah. For example, I'm not sure. Saya tak pasti. Nampak dia tergantung kat situ kan. Okay, I'll try. Saya cuba. Okay, so kita patut, ini yang tak baik lah. So yang baiknya macam mana? Let me get the answer for you. Nampak jawapan dia sangat positif. Biar saya dapatkan jawapan. Okay. And then, ataupun ni lebih confident lah. I can do. Pun boleh juga. Okay, tapi kita jangan mudah sangat yakin lah. Kita kalau tak sure, kita just cakap, kita akan dapatkan jawapan. Okay. And then last one, dia kata use global terms. Okay. Gunakan kata-kata yang semua orang mudah faham. For example, always, never, everyone, atau apa-apa kata-kata yang memudahkan untuk dia faham. Janganlah pakai kata-kata yang pelik-pelik. Alright, global terms. Guna yang global. Okay. Alright, sebawah ni dia ada beberapa contoh kata-kata atau ayat-ayat yang kita boleh orang kata merosakkan lah. Okay, tu sebab dia damage the customer relationship. Ni yang negatif lah. Jangan buat yang ni jangan buat. Saya pangkas susah lah tu. Alright. So kita tak tengok semua lah. Kita ambil beberapa contoh yang saya tick saja. For example, ayat pertama, you don't understand. Nampak? Bunyi dia sangat keras. Awak tak faham. Nampak? So that is very negative. Lagi kita tengok bawah tu, you'll have to. Nampak? Kita suruh dia. Kalau bahasa Melayu ni kita kata awak kena buat apa. So tak boleh lah kita nak suruh customer. So tu salah. Alright. Nampak tak cantik pula kita buat tanda ni. Kita buat gini, pangkah ni. So nampak dia negatif. Okay. Tengok belah sana pula, you're wrong or mistaken. Nampak? Kita salahkan customer. Okay, tu sangat serius lah. Whatever you do, jangan salahkan customer. Customer is always right. Okay. And then, you aren't listening to me. Nampak dia kata, awak tak dengar cakap saya. So tu sangat kasar lah. Okay.
Dan banyak lagi kata-kata lain yang kat bawah ni yang korang boleh elakkan. Jangan amalkanlah kata-kata ni ya. Okey. Oh, satu lagi yang bawah ni ada perkataan yang last kali ni. Endearment terms. Apa benda endearment terms ni? Ada setiap semester akan tanya. Endearment terms ni adalah kita panggil dengan kata-kata yang nakal. For example, honey, sweetie, atau dalam orang Melayu kita selalu panggil adik manis, adik comel, ataupun adik manja, kan? So jangan panggil guna kata-kata yang macam tu lah. Alright, tak sesuai. Yang last one ni profanity dan vulgarity ni. Profanity dengan vulgarity ni bermaksud kata-kata yang kesat lah dan lucah lah. So elaklah kata-kata macam tu. Okay, so tak adalah perkataan yang pelik-pelik lah dalam ni. Alright. Okay, so tu contoh kata-kata yang negatif. Okay, move to the next page. Okay, tadi kita dah elak negatif. So macam mana kita nak communicate positively? Alright. So dia ada beberapa cara lah. Cara kita nak communicate positif. Ada 8 ke semuanya. Okay. So first one, plan your messages. So plan your messages. You should think out everything from your greeting to your closing statement before you come into contact with a customer. So first kali plan. Jangan main sebut je. So tu sebabnya kalau kita kerja customer service selalu dah ada skrip. Kita dah tahu dah nak cakap apa. Okay, mula-mula tu nak cakap apa, selamat pagi ke, nak bagi salam dulu ke, dia dah ada skrip. So plan. Sebab plan ni bagus, dia mengelakkan kita cakap benda yang tak sepatutnya. Semua daripada greeting sampailah closing. So apa kita cakap last tu? Terima kasih Encik datang lagi. So think lah, plan betul-betul kata-kata tu. Number 2, greet the customer warmly and sincerely. Greet ni maksud kita beri kata-kata aluan yang sopan dan cantik. Sebab kata first impression is very important. So apa kita buat? If appropriate, shake hand. Kalau perlu kita shake hand lah. Tapi tengah COVID ni kita tak galakkan shake hand. Kita just letak tangan kita kat bahu dan kita wish dia good morning atau apa-apa. And then senyum. Ni masalah ni. Orang kita ni nak senyum bukan main susah. Okay. Senyum ni tak semestinya dapat gigi. Angkat bibir sikit senyum dah lah. Okay. And then offer a sincere welcome. So kita sambut dia. Selamat datang cik. Selamat pagi. So kita cuba untuk greet dia dengan sopan. And then number 3 dia kata use eye contact effectively. Eye contact ni adalah mata kita tu pandang ke customer. In addition to greeting, make regular eye contact and assume a positive, approachable posture throughout your interaction with a customer. So pastikan kita buat eye contact secara regular. Maknanya pandanglah customer tu. Jangan kalau macam segan kan, kita memang susah nak pandang mata orang sebab kita takut kan. Alright, kejap-kejap kita alihlah sekejap pandangan kita, lepas tu pandang balik kat dia. So jangan sekali-kali kita alihkan pandangan kita lah. Kalau tak boleh lama pandang dia, pandang sekejap pun, lepas tu kejap lagi pandang sekali lagi. Okay. So macam kita cakap dengan orang. Okay, jangan sekali-kali pandang tempat lain atau sibuk balik ke benda lain. Okay. So gunakan eye contact ni sebab dia boleh menambahkan lagi orang kata message tu punya aura. Okay, kita tengok pandang mata dia, dia akan sampai ke hati dia. And number 4, listen carefully and respond appropriately. So dengar dengan betul dan respon dengan secukupnya. Okay. When customer feels that they are not being listened to, their attitude and emotion can quickly change. Bila customer sedar yang kita tak fokus dengan apa yang dicakap, dia punya mood senang nak berubah. So hati-hatilah. Janganlah masa tu kita sibuk nak buat benda lain atau kita tak fokus. So customer boleh berubah. Dia tanya lain, kita jawab lain. Tu memang orang selalu cakap spoil lah. Tu spoil lah. So elak lah macam tu. And number 5, dia kata be specific. Whenever you have to answer question, give a complete and accurate detail. Jangan melencong. Okay, jawapan tu jangan mengarut sangat ataupun nak salahkan orang lain. Okay, cuba bagi jawapan yang very direct. Kenapa benda tu berlaku? Dan macam mana kita nak selesaikan lah. Be specific. Jangan bunga-bunga sangat. And then number 6, use simple language. When dealing with customer, especially if you are selling or servicing a technical field, use the term and explanation that are easily understood. Gunalah perkataan-perkataan yang mudah difahami. Especially kalau orang tua atau budak-budak, kita kena cakap dengan perkataan yang simple. Tak perlulah kita nak terang. Contoh kalau kita nak ajar
orang tua nak main handphone. Macam mana? Kan handphone kan banyak term-term yang pelik-pelik. So kita kena cuba untuk adapt suasana tu. Siapa customer kita? Kalau dia boleh faham lah. Kalau tak boleh faham, kita cuba adjust. Macam mana kita nak terang kat dia dengan lebih mudah. And then number 7 dia kata ask permission, minta kebenaran. So kita nak minta kebenaran apa ni? Get customer approval before taking action that was not previously approved or discussed. Setiap benda yang korang nak buat, pastikan tanya dulu persetujuan customer. For example, okay puan, benda ni dah berlaku, saya akan tukar untuk puan, boleh? So kita tanya dengan dia, boleh tak kita nak tukar benda tu? Kenapa kita kena tanya? Sebab kita tak tahu customer tu puas hati tak dengan solution kita, atau dia nak benda lain. So kita kena confirm dengan dia, barulah benda tu jadi positif. Okay, and last one dia kata agree with customer. Like most other people, customer like to hear that they are right. This is especially true when a mistake has been made or something goes wrong. Korang kena ingat, customer ni dia tak suka salah. Kok macam mana pun dia akan sentiasa betul. Okay, tapi jangan sampai kita rasa diri kita ni diperbodohkan lah. Walaupun kita rasa kita ni diperbodohkan, jangan kata customer, awak salah ni. Jangan sekali-kali cakap macam tu. Kita cuba untuk orang kata cover lah sikit benda tu. Janganlah nampak sangat kita nak kata dia salah. Okay, sebab kerana pun customer sentiasa betul dan kita nakkan dia punya duit. Tu sebab customer datang tempat kita. Dia nak penyelesaian, kita bagi dia penyelesaian dan dia akan bayar kita. So, nak dia bayar kita, kita kena ikutlah apa yang dia nak. Alright. So, kalau kita jadi customer pun, kita tak suka orang kata kita salah kan. So, kita cuba untuk setujulah dengan customer. Tapi, ingat dia ada had dia. Tak adalah semua benda je dia boleh buat. Cuba untuk simpang siur sikit. Macam melencong sikit lah. Jangan bagi jawapan straight je. Boleh je semua benda. Jangan. Okay, cubalah untuk adjust suasana tu. Okay, ikut keadaan lah. Alright. So, tu 8 cara kita nak communicate secara positif. Okay. So, kita sambung bawah ni. Ini kata-kata yang build customer relationship. Senang cerita, dia adalah kata-kata yang positif. So, kata-kata yang positif ni, apa contoh-contoh kata-kata dia? Sama juga kita tengok sikit-sikit. Number 1, perkataan please. Atau dalam bahasa Melayu, tolong. Atau silakan. Ni perkataan yang susah kita nak cakap. Sebab kenapa kita tak amalkan? Cubalah amalkan ya. Bila kita nak minta tolong, atau nak minta customer kita buat sesuatu, atau nak minta orang lain buat sesuatu, gunalah perkataan tolong. Okay. So, for example, okay, Encik tolong isi borang ni. Cakap perkataan tolong. Okay. Ataupun sila. Okay, Encik sila isi borang ni. So, dia bunyi nampak positif. Dan bawah tu, yes, satu lagi perkataan yang susah untuk dia ucapkan, iaitu terima kasih. Okay. So, terima kasih ni pun janganlah berat sangat mulut tu cakap. Especially bila customer tu dah nak pergi. So, cakap dia terima kasih puan. Atau terima kasih je. Cakap terima kasih pun dah cukup. Okay. So, sebab benda tu boleh beri impact yang sangat indah lah. For example, sebelah sana pula, you're right. Ini kalau kita nak, elakkanlah daripada bergaduh dengan customer. Okay, bertekak. Cakap je lah, okay, puan betul. Okay. Tapi nampak kita boleh cuba untuk adjust keadaan tu macam mana. Okay. And then bawah tu dia kata may I. Ni dia minta izin. May I, for example. So kita minta izin customer. Jangan sekali-kali buat sesuatu tanpa keizinan customer. And then tu bawah lagi, have you considered? Kita bagi dia cadangan. Considered ni bermaksud dah cuba belum? Have you tried? Okay. So have you considered? Kita bagi cadangan. So bila kita bagi cadangan, dia akan lebih terbuka idea, dan dia akan setuju dengan benda tu. Okay. Dan kata-kata lain bawah-bawah ni lah. Okay. So kita cubalah, kerana pun gunalah perkataan yang positif. Okay. So ni boleh meningkatkan lagi kita punya komunikasi lah. Alright. So kita bawah lagi, kita cakap pasal image. How to project a positive image. Image ni ada banyak sebenarnya. Daripada muka kita, penampilan kita. Alright. Tapi dalam ni dia lebih focusing kepada komunikasi itu sendiri. Okay. So number 1 dia kata make customer feel welcome. Buatlah customer tu rasa selesa.
Most customer like to feel that as if they belong, to be recognized as special and to be seen as individual. So kita layan dia seolah-olah kita dah lama kenal dia. Maksud dah lama kenal tu bukan maksud kita boleh sembang lebih kurang, bukan. Bermaksud kita boleh buat dia rasa selesa. Jangan sekali-kali kita buat dia rasa pelik ataupun orang asing ke macam mana ke. Alright. And then number 2, dia kata penerangan bawah tu, know your customer's name. Gunalah nama customer sepanjang perbualan. Use it in greeting him or her several times throughout conversation and when closing the encounter. So gunalah nama dia. For example, mula-mula greeting dia, selamat pagi Encik Johan. Gunakan nama dia. Sebab bila kita guna nama, dia akan rasa macam, wow, orang ingat nama aku. Okay? So tu a good impression. Several times throughout conversation. So sepanjang bercakap tu guna nama dia. Okay, Encik Johan buat macam ni, Okay, Encik Johan cuba untuk buat macam ni. So kita bagi dia guna nama dia. So dia lebih nampak rapat, lebih mesra lah suasana tu. Dan juga bila nak closing, maksudnya kita customer dah nak pergi, kita cakap, okay, terima kasih Encik Johan datang lagi. So kita sebut nama dia. Okay. And then number 3, dia kata try to avoid using negative sounding you. You ni dia ada banyak. Macam kalau bahasa Melayu kita translate you ni, dia ada awak, aku, kau. Cubalah jangan guna perkataan tu. Awak sekalipun jangan. Gunakan nama dia. Okay. So gunakan nama dia sebagai kata ganti nama dia. Jangan ganti nama dia. Maksudnya gunalah nama tu sebagai, orang kata, dia punya panggilan. Okay. Sebab customer ni bila kita pakai nama, dia nampak lebih, yalah, mesra lah sebab kita bercakap dengan dia. Seolah-olah kita lebih fokus kepada dia lah. And then number 2, dia kata focus customer as a person. Okay, sebagai seorang manusia. Janganlah kita anggap dia sebagai seorang pelanggan sangat. Kenapa cakap macam tu? Customer ni adalah manusia. Dan 5 benda ni dia kata adalah selalunya apa yang seorang manusia perlukan. Number 1, offer assistance. Berilah pertolongan. Kalau dia nak buat apa-apa, dia perlukan bantuan. Sebab of course, customer datang jumpa kita, dia ada masalah. So kita ni adalah penyelesai masalah dia. So kita bantulah apa yang boleh. Dan number 2, be prepared. Bersiap sedia. Jangan bila customer tanya, kita cakap tak tahu. Atau entahlah encik, atau tak tahu jawapan dia. Okay, be prepared. Ilmu tu penting. Okay, information tu penting. Maklumat tu. Dan number 3, be helpful. Sentiasa membantu. Jangan sekali-kali kita rasa berat tulang. Contoh kalau customer minta tunjuk jalan, kita macam malas nak keluar. Jangan. Tunjuklah jalan kat dia. Alright, so kita kena rajin lah. Okay, bantu dia. Dan number 4, accept responsibility. Kalau kita buat silap atau ada apa-apa rosak, barang-barang yang kita jual tu rosak, terima tanggungjawab. Ya encik, minta maaf, itu barang kami gagal untuk memberi kepuasan. So apa kita boleh bantu? Macam tu. Kita bertanggungjawab. Jangan kata bukan salah kita ni encik, ni mesti barang ni. So nampak kita dah salahkan ke barang tu. So jangan sekali-kali kita elak. Terima kenyataan tu. Okay, number 5, dia kata take appropriate action. Okay, buatlah tindakan yang setimpal. Tu appropriate tu lah. Okay, jangan bagi lebih, jangan bagi kurang. Terlebih kan kita pula rugi. Bagi kurang dia tak puas hati. So kena bagi just nice je. Okay. So tu 5 cara untuk kita fokus customer sebagai seorang manusia. Okay. Alright. So untuk chapter ni, saya buat in 2 parts lah. Alright. So after this, kita akan sambung page 6 sampailah page number 8. Dia sampai page 8. So memandangkan agak panjang, so saya stop dekat sini dulu. Alright. So jangan lupa, nanti saya akan edarkan attendance, menandakan anda telah melihat video ini. Okay, sampai ke hujung ni lah. Alright. So kalau anda mendengar video ni sampai hujung, anda dengarlah message ni. Okay, maknanya korang kena isi attendance. So cara saya nak bagi attendance tu, okay, nanti saya akan bagi tahu dalam grup WhatsApp. Okay. Tapi siapa yang dah tengok, terima kasih. Okay, yang sudi mendengar. Okay, so kepada yang dah mendengar, kita akan sambung pada sesi seterusnya. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum.